Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis dari pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi dalam ruang waktu yang diizinkan untuk saya, kita akan bincang bahagian yang ketiga daripada perbincangan mengenai surah Al-Kahfi, iaitu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Saya tak tajuk antara ilmu zahir dan batin. Ilmu zahir ni diwakili oleh Nabi Musa alaihi salam, manakala ilmu batin ialah pada Nabi Khidir alaihi wassalam. Khidir boleh baca Khidir atau Khadir. Ada sebutannya Khadir, Khidir atau Khadir. Maksudnya hijau. Sebab hijau ni kalau ikut dalam kita kata bahasa Arab ataupun dari segi aspek-aspek kesenian Islam pun, dia membawa maksud kebaikan dan keberkatan. Dan dikisahkan bahawa Nabi Khidir ini kenapa dia dapat gelaran Khidir. Jadi Khidir ni gelaran. Nama sebenarnya ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Ada yang kata namanya ialah Ilyas. Ada yang kata namanya Ilyas. Jadi gelarannya Khidir. Kenapa dapat gelaran Khidir? Sebab di mana sahaja baginda duduk, maka tempat itu akan menjadi hijau. Contoh, kalau baginda duduk di kawasan yang agak kering, kontak, maka ketika baginda duduk, maka tempat itu tiba-tiba akan ditumbuhi dengan rumput, dengan daun, dengan pokok hijau, sebagai kesan keberkatan yang dibawa oleh Nabi Khidir alaihi salam. Itu kisahnya lah. Jadi kisah mereka berdua ini bermula dari ayat 60 hingga 82 dalam surah Al-Kahfi. Jadi kalau kita baca itu sebenarnya kisah yang secara umum atau dipanggil ijmali. Kemudian Nabi SAW menceritakan semula kisah ini dengan sedikit huraian. Dia ada huraiannya. Antara yang Nabi huraikan ialah siapakah yang dimaksudkan dengan abdan tadi itu. Dalam Al-Quran, kisahnya Allah sebut fawajada abdan min ibadina, kan? Maka mereka berdua, maknanya Nabi Musa dan Yusha, bertemu dengan salah seorang hamba kami. Jadi hamba itu siapa? Siapakah hamba yang dimaksudkan? Maka Nabi terangkan dalam hadis, hamba yang dimaksudkan itu namanya Khidir. Dalam hadis kita akan baca lepas ni, insya-Allah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sebenarnya Sayyidina Ubay riwayat daripada Nabi. Kemudian kisah ini diriwayatkan pula oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maknanya sahabat riwayat daripada sahabat. Cuma sahabat junior meriwayatkan daripada sahabat senior. Sayyidina Ibnu Abbas ni sahabat junior. Beliau meriwayatkan kisah ini daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, sahabat senior, yang mendengar kisah ini daripada Nabi SAW. Dia puncanya ialah ada seseorang mengaku kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas bahawa ada seorang lelaki nama dia Nauf Al-Bakali ataupun Al-Bikali mendakwa bahawa Musa yang dalam surah Al-Kahfi itu kan, sebut Nabi Musa kan, qala Musa yang dimaksudkan dalam surah Al-Kahfi itu bukan Musa Bani Israel. Mana bukan Musa Nabi Bani Israel. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas menyatakan kadzaba Abdullah, ditipu. Jadi beliau pun meriwayatkan kisah ini daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, yang mana poin dia nak tekankan bahawa Nabi Musa yang dalam surah Al-Kahfi ini, dalam kisah ini, ialah memang Nabi Musa yang merupakan Nabi Musa, Nabi kepada Bani Israel yang kita kenal tu, yang salah seorang ulul azmi. Kemudian kalau mengikut huraian daripada Syekh Muhammad Tahir Ibn Ashur, beliau menyatakan berdasarkan kajian beliau, maka sebenarnya kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni dimaklumi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tahu. Cuma tidak disebut di dalam perjanjian lama. Disebabkan tidak disebut dalam perjanjian lama, maka boleh jadi menyebabkan Nauf Al-Bikali tadi menafikan bahawa Musa
yang dimaksudkan itu ialah Musa Bani Israel. Sebab dalam perjanjian lama kita akan dapati memang kisah Nabi Musa ni banyak. Memang ada Musa kan berkata Musa kan. Tapi tak ada pula sebut bahawa Nabi Musa pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Maka mungkin boleh jadi Nauf Al-Bikali menafikan. Sebab tak jumpa pun dalam Taurat, dalam perjanjian lama tak ada pun. Itu. Ya, jadi Ibnu Abbas membantah dan lalu meriwayatkan kisah ini. Okay, kita tengok kisah sesama. Sampai itu kita akan selisih lah. Ya. Jadi Nabi SAW bersabda, mafhumnya pada suatu hari, kisah pada suatu hari kan, Nabi Musa alaihissalam berkhutbah kepada Bani Israel. Nabi-Nabi ni salah satu medium dia lah, mereka berkhutbah, berpidato macam Nabi kita buat lah. Betul, ada mimbar kan. Jadi dia selesai khutbah. Dalam riwayat tersebut, dalam riwayat lain disebutnya Nabi Musa alaihissalam berkhutbah dengan satu khutbah yang cukup berkesan dan mendalam sehingga menyebabkan Bani Israel ketika itu mendengar sambil menitiskan air mata kerana rasa terkesan. Jadi dalam keadaan suasana rasa terkesan tu, ada seorang tanya, ya Musa, siapakah orang yang paling alim? Kan? Lantas bagi dia menjawab, saya. Jawapan Nabi Musa tu betul. Jawapan tu betul. Sebab Nabi, apatah lagi mendapat title pangkat Rasul, memang dia lah paling alim dalam kalangan kaum dia. Kalau dia tak alim, kenapa dia diutus sebagai Nabi pula kan? Rasul. Jadi jawapan Nabi Musa AS tu betul kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Kenapa? Kerana baginda tidak menyandarkan sifat ilmu itu kepada Allah. Sepatutnya sebagai adab, Nabi Musa kena jawab apa? Allahu a'lam. Itu adabnya. Walaupun jawapan Nabi Musa betul, tapi sepatutnya baginda jawab apa? Wallahu a'lam. Allah lebih tahu siapa lagi alim. Allah tegur kan? Ini adalah teguran cara Allah didik Nabi-Nabi. Sebab itu Nabi ni kalau buat kesalahan, dia tak boleh nisbah macam kita buat salah, tak. Nabi ni memang maksum, tapi bila sudah kita kesalahan tu, kesalahan Nabi tu kesalahan lain. Kesalahan yang dia sebenarnya berbentuk adab yang Allah akan tegur. Sebab Allah didik Nabi-Nabi ni, Allah tegur. Lalu Allah mewahyukan kepada baginda. Kita maklum bahawa Nabi Musa alaihissalam antara gelaran baginda ialah Kalimullah. Sebab baginda boleh berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu kelebihan. Allah sebut, bahkan hamba kami yang bernama Khidir. Nampak? Kat sini muncul nama Khidir ni. Sebagai tafsiran, siapakah yang dimaksudkan dengan Abdun, hamba dalam surah Al-Kahfi itu? Lebih alim daripada kamu. Nabi Musa bertanya, Ya Rabb, kaifabi lahu. Ataupun maknanya macam mana saya nak jumpa dia? Ataupun ada orang fa'aina huwa kan? Di mana bagi dia berada? Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, di tempat pertemuan dua laut. Pertemuan dua laut ni pun ada perbahasan. Adakah yang dimaksudkan dengan laut tu memang laut yang sebenar? Dua-dua laut memang sebenar kan? Ataupun maksudnya ialah laut tu ialah sungai yang besar. Sungai. Macam di Mesir, sungai Nil kan? Sungai Nil tu besar. Sungai Nil tu dia dipanggil bahar kan? Bahar Nil. Mana kalau kita terjemah secara literal, laut Nil, tapi bukan laut, dia sungai. Cuma dipanggil laut sebab dia besar. Jadi sama ada pertemuan dua laut ni maknanya pertemuan satu sungai yang besar dengan laut. Sebab kita tahu kan sungai bila mengalir di hujung saja akan bertemu dengan laut. Mungkin dekat kawasan. Ada yang mengatakan dia terletak di Jordan, di sebuah sungai ataupun tasik, dia pakai tasik Galili. Okey. Jadi Nabi Musa alaihissalam berdoa, Tuhanku, beritahu aku cara untuk bertemu baginda. Ya Rabb, ya alimni ilman a'lamu bi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bawa seekor ikan dalam sebuah bekas. Mudah kan? Bawa kau ambil seekor ikan tu confirm dah mati kan? Bukan letak dalam korea pun, letak dalam bekas. Tapi bila kau dapati ikan itu hilang, maka disitulah tempat kau akan berjumpa dengan Khidir ni.
Kemudian Nabi Musa pun bawa ikan dalam bekas. Dia pesan pada temannya Yusha bin Nun, ya, kalau ikan dalam bekas ni hilang, beritahu saya. Yusha jawab apa? Sonang yo, macam itulah. terjemah mudah lah kan. Ya, sonang yo kan. Yusha bin Nun ni sahabat Nabi Musa alaihi salam. Ya, dalam Al-Quran disebut fata kan. Qala Musa li fata. Dia muda lagi. Dia merupakan teman baik Nabi Musa, khadam kepada Nabi Musa alaihi salam. Orang kepercayaan Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Yusha bin Nun ni adalah salah seorang daripada 12 orang yang diarahkan oleh Nabi Musa untuk pergi mengintip kedudukan penduduk Kanaan. Ya, yang terletak dekat dengan Palestin masa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa pada saat-saat akhir sebelum kewafatan baginda bahawa tugas kenabian ini akan diteruskan oleh Yusha bin Nun. Maka Nabi Yusha bin Nun alaihi salam menjadi nabi selepas kewafatan Nabi Musa alaihi salam. Hebat. Antara mukjizat baginda memimpin ketika itu pasukan Bani Israel menentang Kanaan, ya, perang, tiba matahari nak terbenam. Dalam keadaan ketika itu mereka masih lagi belum menunaikan sembahyang. Ya, lupa ada sembahyang asar. Ya, jadi matahari terbenam. Lalu Nabi Yusha pun melihat matahari itu, lalu bagi dia berdoa, ya Allah, tahanlah dulu matahari itu kerana kami belum sembahyang asar lagi sehingga kami mencapai kemenangan. Allah tahan matahari itu tak jadi terbenam. Perang benam, barulah matahari terbenam sebab sembahyang. Itu mukjizat Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Sahabat kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bagilah, ni orang ni. Kalau ikan ni hilang, beritahu. Sonang tu. Macam tu lah kan? Ni kan? Maka mereka pun menggunakan perjalanan sehingga sampai di sebuah batu besar. Rupa-rupanya batu besar itulah tempat terletak pertemuan dua laut ni. Jadi letih kan? Dia pun berehat, bersandar dekat batu tu kan? Dan salah seorang terlelap, iaitu Nabi Musa AS terlelap. Sedangkan Yusha tak terlelap, dia berehat je. Jadi ketika dia rehat tengok, tiba-tiba dia tengok bekas bergerak. Ikan mati bergerak. Jadi bila bekas bergerak, ikan tu pun meloncat keluar. Dia sebut kan, melompat keluar daripada bekas, masuk ke dalam laut. Ajaibnya, ikan tu dia bukan masuk terus dalam laut tu, tak. Dia masuk ke bekas, dia mengesot tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan aliran air itu berpusing, seakan-akan macam bentuk terowong. Jadi bila terowong tu besar, maka ikan tu masuk, dia masuk dalam laut. Jadi Nabi Yusha tengok, kagumlah benda ajaib, ikan dah mati hidup balik, masuk dalam laut pula, cara pun lain macam dia. Dia kata, kena beritahu Musa ni gitu. Dia tak tolak, dia tengok. Tapi lepas Nabi Musa terjaga, dia terlupa pula nak beritahu. Kan? Dia terlupa. Padahal benda tu kisah yang ajaib. Kita kalau benda ajaib, kita tengok depan mata kita lupa ke? Takkan lupa. Betul tak? Ajaib lah memang. Memang kita akan ingat sampai bila-bila kita jajur pula tu. Kau tahu tak, aku tengok, ya Allah, aku tengok ajaib lah. Tapi Nabi Yusha boleh terlupa. Adalah hikmah itu. Apabila Nabi Musa AS terjaga daripada tidur, Yusha terlupa untuk beritahu. Jadi mereka pun berjalan. Jalan sehari semalam. Sehingga sampai satu kawasan, berhenti rehat. Sebab apa? Letih. Sebab dah jauh. Kan? Dan Nabi Musa pun bersabda kepada Yusha, Atina ghada'ana, mailah, hidangkanlah makanan. Letih. Moneh. Nabi Musa berasa letih kerana baginda telah melangkaui tempat yang sepatutnya baginda berhenti. Patutnya baginda berhenti kat batu besar ni. Tapi sebab dah lebih daripada batu besar tu, dah jalan sampai sehari semalam, memang dah letih. Abang ni apa yang ada? Pizza aku makan, aku semua keluar. Apa? Letih. Contoh lah. Dengan keseri sebenar ada dia. Gurau kan. Jadi Nabi Yusha kata, macam mana tuan? Tadi masa kita rehat tadi tuan tu, ikan tu lompat keluar masuk dalam laut. Memang pelik cara tuan. Gitu. Kan? Tapi saya terlupa beritahu lah tuan. Kata, ini semua kerja syaitan, salah syaitan lah. Ini semua kerja syaitan yang telah melupakan saya untuk menyebut perkara ini. Wa ma ansanihu illa syaitan an azkura. Sebut. Syaitan yang melupakan saya ni.
Ada yang kata kenapa Nabi Yusha sebut macam tu? Sebab Nabi Yusha takut Nabi Musa marah. Sebab Nabi Musa ni kita tahu pun salah seorang Nabi yang terkenal juga dengan kegarangannya. Kan baginda garang, dia sentak dia janggut abang kan. Garang tu. Sentak tu sampai dikatakan ketika baginda menyentak janggut abang Nabi Harun alaihi salam, terus tukar sebelah putih sebelah hitam. Punya dahsyat tu. Sentak tu tukar. Sebab itu dikatakan, diriwayatkan bahawa dalam syurga nanti Nabi Harun alaihi salam seorang saja yang ada janggut dan ada uban. Kesan sentapan sungai ingat kot, mengingati kena sentak dengan adik. Wallahualam. Apa itu? Tapi nak tunjuk kegarangan tu. Kerana Al-Quran sebut kan, baginda paling sebab masa tu marah kerana Bani Israel telah kufur, murtad. Dan Nabi Yusha fikir kan dia cakap bukan marah pula kan. Jadi cakap syaitan punya kocok itu. Adik. Betul kan? Ya. Dan Nabi Musa berteriak, itulah yang kita cari. Ya kan? Qala apa ni? Zalika ma kunna nabgh. Kan itu yang kita cari. Coba patah balik. Lantas mereka berpatah balik. Patah balik. Bayangkan dah tempuh lebih dari satu hari satu malam, patah balik satu hari satu malam. Akhirnya bila sampai ke situ, maka mereka sampai ke tempat pertemuan dua laut tadi. Lalu mereka bertemu seorang lelaki yang sedang berselubung. Ya. Jadi Nabi Musa bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam. Jadi lelaki itu jawab, wa anna bi abdika salam. Betul. Kamu dari negeri mana yang mengucapkan salam? Kenapa? Sebab ulama bahas ketika itu mereka berada di negara kafir. Negara orang kafir. Jadi mana ada ucapan salam? Kan? Contohlah kalau kat Australia ni kan, kalau tak ada kita ni mana ada ucapan salam, betul? Ada ucapan salam sebab ada kita ni ada lah ucapan salam. Betul kan? Assalamualaikum kan? Tak pelik dengar. Jadi Nabi Khidir pelik lah. Aduh, salam di mana datang ni? Aduh, salam pula. Assalamualaikum. Lalu Nabi Musa pun menjawab, saya Musa. Jadi Nabi Khidir balas, Musa Bani Israel? Ya. Ini poin dia. Bahawa Nabi Musa yang dimaksudkan dalam kisah surah Al-Kahfi tadi ialah Nabi Musa Rasul kepada Bani Israel. Sebagai jawapan balas kepada dakwaan Nauf Al-Bikali yang mengatakan bahawa Nabi Musa dalam kisah ini bukan Musa Bani Israel. Kemudian Nabi Musa kata, ya, saya datang sebab nak belajar ilmu yang diajarkan kepada kamu. Ya. Tengok Nabi Khidir jawab, kamu tidak akan mampu bersabar dengan saya. Kau takkan boleh sabar dengan Dan. Musa, saya mempunyai ilmu yang tidak sepatutnya kamu tahu. Inni ala ilmin la yanbaghi laka an ta'lama. Saya ada ilmu yang sepatutnya kau tak tahu. Wa anta ala ilmin la yanbaghi li an a'lama. Kamu pula ada ilmu yang tak sepatutnya saya tahu. Ini yang disebut ilmu zahir, ilmu batin ni. Kan? Okay. Nabi Musa AS kita tengok semangat, tak belajar. InsyaAllah, tengok perkataan insyaAllah. Dalam surah Al-Kahfi ada sebut kan, qala satajiduni insya'allahu sabira. Kan? Perkataan insyaAllah, Allah sebut lagi, InsyaAllah saya akan sabar dan tidak akan melanggar arahan kamu. Khidir pun berkata, kalau begitu jangan tanya apa-apa sehingga saya sendiri yang menerangkannya kepada kamu. Ingat itu syarat tu, ingat. Jadi kat sini adab kita belajar, kalau guru letak syarat, ikut syarat tu. Kerana Nabi Khidir sekarang ni dan status dia sebagai guru. Nabi Musa datang nak belajar dengan baginda. Minta syarat. Nak belajar dengan aku? Boleh. Jangan tanya apa-apa. Ya? Shut up. Jangan tanya apa-apa. Sehingga saya sendiri terang pada kamu. Kalau saya tak cakap apa-apa, jangan tanya. Jadi Nabi Musa kata, okey. Lalu mereka pun jalan tepi sungai. Ya. Akhirnya sampai ke pelabuhan sampan. Dia pun naik sampan. Kita tahu dalam Quran kan. Naik sampan tanpa sebarang bayaran, free of charge. Sebab apa? Pemilik sampan tu kena, oh Nabi Khidir, sila-sila tuan naik. Dia pun naik. Bila sampan tu dah mula berlayar, apa yang berlaku? Tiba-tiba Nabi Khidir dia capai satu kapak kecil. Dia pergi kopak kayu sampan tu. Pak. Tak terkejut buruk Nabi Musa. Betul. Kan? So Nabi Musa terkejut. Kan? Kita naik sampan ni free of charge.
kau pergi bantai kopak kayu sampan ni. Itu terjemahan dalam bahasa Negeri Sembilan ya. Itu kopak. Nabi Musa kata apa? Kan dia dah cakap kau tak boleh sabar. Itulah. Dengan maco je Nabi Khidir jawab. Kan dia dah cakap kau tak boleh sabar. Nabi Musa kata, maafkan saya, jangan hukum saya la tu'akhidni bima nasit. Dan jangan hukum saya sebab saya terlupa. Jadi Nabi sebut ya baginda terlupa. Wa kanat fil mula nisyanam Musa. Betul memang Nabi Musa terlupa. Tapi jalanlah. Jadi maknanya kopak tu tak adalah kopak sampai kapal tu terus karam. Tak. Makna baginda kopak mungkin bahagian tepi. Nampak macam kalau kita nampak tu cacat lah, nampak cacat. Bukan kopak tu masuk air tenggelam. Memang takkanlah Nabi Khidir bodoh pula macam tu kan. Betul sama-sama tak. Dia kopak tu kopak kawasan maknanya nampak cacat. Maknanya sampai tu boleh berjalan lagi lah. Sebab buktinya memang mereka masih bayar. Jadi dalam selepas tu tiba-tiba ketika itu tiba-tiba seekor burung hinggap di hujung sampan. Lalu burung tu mematuk air laut, air sungai untuk diminum. Dia patuk kan. Tengok Nabi Khidir kata, Musa, ilmu saya dengan ilmu kamu ni, kalau nak banding dengan ilmu Allah, macam air yang ada pada paruh burung dengan laut ni. Burung tu tuan-tuan, dia patuk air. Ada tak air kat paruh dia? Ada kan? Sikit lah, ada setitik, 2 titik je kan? Tapi air sungai atau air laut tu berkurang tak? Tak berkurang. Tengok. Jadi ilmu kita ni semua, perumpamaan dia macam air-air yang ada dekat paruh burung tu. Nak banding dengan ilmu Allah yang seumpama lautan. Maksudnya ilmu kita ni ada di Allah bagi, tak mengurangkan walau sikit pun ilmu Allah. Jadi tak payah kita belajar. Macam itulah cerita kan, pengajaran. Sikit pun lah ilmu kita ni. Allah nak tarik bila-bila pun boleh. Itu. Okay. Inilah tafsiran dia kepada firman Allah tadi kan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu hanya diberi sedikit saja ilmu, sedikit saja, tak banyak. Walaupun kita dah berkarang beratus-ratus buku, walaupun kita telah membaca ribuan buku, walaupun kita setiap hari datang kuliah, periksa tak pernah fail, recording kita tak pernah dengar, contohnya, tapi tetap ilmu tu sedikit sangat sebenarnya, sedikit. Kita belajar tinggi-tinggi dah sampai master, sampai PhD. PhD pertama, kita ambil PhD kedua pula, tak puas hati, turun bawah balik, ambil master kedua, sama balik PhD ketiga, pun sama, tetap sikit juga. Dan sikit. Itu perumpamaan ilmu kita dengan ilmu Allah. Kemudian mereka pun sampai di destinasi dan meneruskan jalan-jalan. Sampai satu tempat, Nabi Khidir nampak seorang budak. Budak tu tengah main-main, dia pun panggil budak. Main-main dia. Dia akan panggil nak bagi duit kau apa kan? Tak. Dia panggil budak tu, dia pegang kepada budak tu, dia peletot kepada budak tu, mati. Macam saya baca takut saya. Pegang, peletot. Bukan peletot bagi lega, bagi mati terus. Kan? Ini lagi dahsyat. Dia Nabi Musa terkejut. Kata, kan? Apa ni? Aku tahu ni nafsan zakiyatan, kan? Bighairi nafs. Patutkah kamu bunuh budak yang tak bersalah ni? Perbuatan kamu sangat keji. Yang kedua ni lagi dahsyat daripada yang pertama. Yang pertama tadi Nabi Musa kopak apan sampan kan? Yang kedua lagi dahsyat, bunuh orang. Bunuh orang. Bukan main-main, bukan bunuh orang besar, budak kecil. Tapi Nabi Khidir dengan maconya menjawab sekali lagi. Kan dia dah cakap, kau tak ada sabar dengan Dan. Pak, steady je kan? Steady kan? Kalau kita dah cemas kan, alamak dah bunuh budak tak? Dia dah cakap, kau takkan boleh sabar dengan aku dah. Nabi Musa kata, maafkan saya sekali lagi. Baik, ni Nabi Musa ni letak syarat. Kalau saya ingkar lagi selepas ni, kalau saya banyak soal lagi, banyak songeh lagi, banyak tanya lagi, kita berpisah. Macam pecinta lah kan. Kalau lepas ni berlaku, kita berpisah. Mereka pun meneruskan perjalanan. Jalan-jalan sampai ke sebuah kampung. Sampai kampung tu lapar. Mereka pun minta makanan daripada penduduk kampung. Assalamualaikum, boleh tak bagikan kami makan? Ya? Dah lama tak makan. Minta satu rumah. Sayangnya tak ada seorang pun yang sudi bagi makanan. Memang kedekut angin penduduk kampung tu. Penduduk kampung tu memang sangat kedekut. Kemudian dalam satu kawasan, Nabi Khidir nampak satu tembok. Tembok tu hampir runtuh. Apa Nabi Khidir buat? Dia terus kerja. Dan riwayat menyebut Nabi Khidir
runtuhkan dulu tembok tu, kemudian dia bina yang baru. Sama-sama buat sekali. Jadi dah penat bekerja dah lapar. Kemudian Nabi Khidir ni apa kojok pula pergi bina tembok dan runtuh ni, kan? Lapar. Dah selesai. Lepas tu Nabi Musa cakap, kamu baiki tembok di kampung yang penduduknya kerikut. Kalau boleh minta upah. Kita dah ponek-ponek ni, dah tak makan ni, kan? Nabi Khidir jawab apa? Sampai di sini sahaja pertemuan kita. Wah, ayat macam orang bercinta, kan? Sampai di sini sahaja pertemuan kita. Sebelum berpisah, saya akan beritahu kamu 3 tafsiran 3 peristiwa yang kamu tak boleh sabar. Pak. Okay. Apa tafsiran ni? Pertama, sampan. Kenapa saya pecahkan sampan tu? Sebab sampan tu milik orang miskin. Saya pecahkan sebab di tempat mereka ada seorang raja, dia suka rampas sampan. Tapi sampan dan rampas tu sampan elok-elok je. Lepas tu saya pecahkan, bagi cacat. Jadi kalau raja tengok, cacat, jadi rampas. Nampak tak? Itu perbuatan. Kita pun pelik je. Macam mana tahu kan? Okay. Yang kedua, kenapa bunuh budak? Budak yang saya bunuh tu anak kepada pasangan suami isteri yang beriman. Saya bunuh kerana takut anak itu akan membawa kekufuran kepada ibu bapanya. Sudah. Macam mana baca tu? Macam mana kita nak baca? Budak lagi kan? Belum memayis lagi seorang. Tapi Nabi Khidir kata anak ni esok akan jadi kafir. Anak ni esok akan jadi kafir. Dah lah jadi kafir, lagi teruk lagi dia akan memaksa mak ayah dia jadi kafir. Maka sebelum itu berlaku, baik saya bunuh dia. Bunuh. Macam mana saya jawab? Ya betul Pak. Itu ilmu batin tu, ilmu batin. Kemudian kenapa saya bina balik tembok tu? Saya berharap manakala tembok yang saya baiki tu, rupa-rupanya bawah tembok tu ada harta banyak milik 2 orang anak yatim di tengah kampung, di kampung tu. Jadi saya bina balik supaya nak jaga harta tu. Kalau runtuh, nanti orang nampaklah harta tu. Jadi bina balik. Sebab Allah nak supaya mereka keluarkan harta tu bila mereka dah dewasa nanti. Dan kenapa Allah jaga harta anak yatim ni? Sebab ayah dia soleh. Ayah dia orang soleh. Ulama bahasa ni kita akan baca sikit. Dia sebut wakana abu ma salihah. Ada ulama mentafsirkan bahawa abu di situ bukan ayah sebenar mereka, tapi adalah datuk mereka yang ke-7. Nenek moyang dia soleh, Allah jaga keturunan dia yang ke-7. Dan tadi ada perbincangan menarik kan dengan Dr. Yusri nya. Kita ni perlu jadi baik. Sebab kalau kita baik, maka genetik kebaikan kita tu akan berpindah kepada anak kita. Allah akan jaga. Kalau kita orang soleh, Allah akan jaga dengan berkat kesolehan kita tu keturunan kita. Salah satu buktinya, yang soleh datuk dia, moyang dia yang ke-7. Tapi Allah jaga keturunan dia, keturunan yang ke-7 tu Allah jaga. Dah berapa lapis generasi tapi Allah jaga sebab berkat kesolehan. Sebab itu kita ni adik-adik, kadang-kadang kita rasa kenapa kita jadi baik. Kita sangka mungkin kita jadi baik sebab diri kita. Boleh jadi kita jadi baik, kita mungkin tak pernah terkesan dengan maksiat, kita suka ilmu sebab berkat doa mak ayah kita, berkat doa datuk nenek moyang kita. Tak tahu, mungkin datuk nenek moyang kita pernah doa, ya Allah kurniakanlah aku keturunan yang soleh-soleh. Rupanya doa tu kena kat kita. Jadi kita ni jadi baik kan, ada ilmu, tak buat maksiat sebab menumpang doa nenek moyang kita pun. Pengajarannya, kalau nak anak kita baik, keturunan kita baik, jadilah baik. Betul? Janganlah kita ni mengimpikan yang baik tapi kita tak baik. Saya nak isteri yang solehah, yang memahami saya sepenuhnya. Tapi kau macam hampir dengan kau. Macam mana? Betul kan? Yang perempuan pun sama kan? Saya nak ustaz, seorang lelaki yang menyayangi saya, jaga saya, dan saya merasa aman dalam pendekatnya. Baiklah, tapi kau pun pakai capek. Macam mana nak tak baik? Kan? Kisahnya ada pada Dr. Yusri. Esok Dr. Yusri kongsilah dengan adik-adik semua. Ada kisah. Tapi nak beritahu, rupanya
kesan kebaikan kita tu dia Allah boleh pindahkan. Kesan kebaikan tu boleh pindahkan kepada keturunan kita. Kan? Sebab itu genetik tu kan benda yang tak mustahil, benda yang menarik juga. Bahawa kebaikan tu boleh berpindah dari satu keturunan kepada keturunan yang lain. Kan? Penting. Ya. Itu kadang-kadang itu ialah selain daripada suasana dan sebagainya lah. Ya, itu mungkin perasaan lain. Okey. Kemudian apa jawapan, apa penjelasan Nabi Khidir lagi? Semua yang saya buat ini bukan dengan kehendak saya. Apa ingat saya bunuh orang suka-suka ke? Pecahkan kapal orang suka-suka ke? Tak, bukan kehendak saya. Itulah perkara tafsiran kepada perkara yang kamu tak mampu untuk bersabar. Dan Nabi komen, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam komen sebagai penutup cerita ni, kita suka wadidna law anna Musa sabar hatta yuhdithallahu min amrina. Kita suka kalau Nabi Musa bersabar supaya Allah menceritakan lagi kisah mereka berdua. Mana kalaulah Nabi Musa bersabar, tak banyak soal, maka akan banyak lagi kisah dan akan banyak lagi keajaiban yang kita boleh lihat. Tapi dengan Nabi Musa tak sabar, dia malah bagi dia tak syarat. Kita apalah, kalau lepas ni saya lawan ni, kita pisahlah. Jadi itu adalah hikmah dia kan. Mungkin kisah lepas ni lagi pelik lagi. Ya. Dan daripada sini timbul persoalan tentang status Nabi Khidir ni. Adakah baginda seorang Nabi atau seorang wali? Kan? Jadi ada 4 pendapat. Pendapat pertama kata Nabi Khidir ni seorang Nabi yang membawa syariat, Nabi lagi Rasul. Pendapat kedua kata Nabi Khidir ni Nabi sahaja, dia tak bawa syariat. Ya? Sebab dia pun hidup sesama dengan Nabi Musa. Nabi Musa Rasul bawa syariat. Yang ketiga kata Nabi Khidir ni wali. Yang keempat, pendapat yang pelik, Nabi Khidir ni malaikat. Pendapat. Tapi maknanya jumhur mengatakan bahawa Nabi Khidir ni adalah wali. Cuma guru kepada guru kami, iaitu Al-Muhaddis Said Abdullah Siddiq Al-Himari, menyatakan bahawa Nabi Khidir ni Nabi berdasarkan beberapa dalil. Kita akan tengok. Antaranya Nabi Khidir sebut kepada Nabi Musa. Bila Nabi Musa kata kan, saya datang nak belajar dengan kamu. Nabi Khidir cakap apa? Kau tak akan sabar dengan saya. Yang mana Nabi Khidir menjawab dalam keadaan yakin. Dia yakin memang Nabi Musa tak akan boleh sabar dengan saya. Kalau Nabi Khidir wali, maka wali dia tak akan boleh bagi satu percakapan yang meyakinkan berdasarkan ilham. Sebab ilham ni dia masih lagi ada unsur boleh dimasuki oleh syaitan. Tapi Nabi bila dia cakap macam tu, berarti dia mendapat wahyu. Mana Allah dah beritahu Nabi Khidir, nanti Nabi Musa akan datang belajar dengan kau, dia tak akan bersabar dengan kau. Okay? Kemudian Nabi Khidir pecahkan sampan, bunuh budak. Kan? Dua benda ni kalau seorang wali buat berdasarkan ilham dia kena bayar ganti rugi. Kan? Sebab wali dia bukan Nabi, dia tak maksum. Sebab saya sebut tadi kan, ilham ni boleh jadi ada kesalahan. Kan? Dia pecahkan sampan orang, dia kena bayar ganti rugi. Dia bunuh budak pula, dia kena kisos. Tapi kenapa Nabi Khidir dengan tenang jawab? Dia tak kelabah pun. Dia pecahkan sampan orang, muka relax je. Kau tak sabar ni. Bunuh budak, Nabi Musa dah cuak dah. Kau tak sabar ni, relax je. Sebab dia Nabi. Kan? Dia pecahkan sampan sebab Allah wahyukan pecahkan sampan. Kan? Dan dia bunuh budak tu sebab Allah beritahu budak ni esok akan jadi kafir. Yakin lah tu dia jawab. Malah yang antara ayat akhir kan Nabi Musa sebut, saya buat perkara ni bukan dengan kehendak saya. Wa ma fa'altuhu an amri. Saya buat ni bukan suka-suka ni, bukan tak. Maknanya apa? Nabi Musa buat tu berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Sebab ilham para wali, kemungkinan untuk tersasar dan tersalah tu ada. Sebab wali dia tak maksud. Kalau bahas lagi tinggi ni, saya risau kamu tak faham. Entah seorang wali itu tak mestinya dia akan tetap dengan kewalian dia. Contohlah Aswad jadi wali. Contoh kan, wali.
karamah semua. Belum tentu lagi dia akan kekal jadi wali. Tapi ada pun Nabi, dia tidak akan keluar daripada pangkat kenabiannya walaupun selepas kewafatannya. Kan, buktinya Nabi Isa alaihi salam kan, bagi dia tak wafat lagi, tapi bagi dia turun di akhir zaman masih lagi sebagai nabi dengan pangkat kenabiannya. Cuma berhukum dengan syariat Rasulullah, syariat Islam. Tu hujah-hujah lah kenapa dia menyatakan bahawa Nabi Khidir ini adalah nabi. Sebab itu Nabi Khidir selalu jawab, Musa, kau ada ilmu yang tak sepatutnya aku tahu. Maknanya apa? Ilmu di situlah syariat. Musa, kau ada syariat yang tak sesuai untuk aku. Syariat tu memang untuk kau ya, dan kaum kau. Dan aku pula ada ilmu yang tak sepatutnya kau tahu. Maknanya aku pula ada syariat yang memang tak sesuai untuk kau. Syariat tu untuk aku dengan kaum aku je. Tafsirannya, antara yang mentafsirkan betul ialah Imam Tajuddin As-Subki. Jadi bila kita dah baca ni, kita dah tahu kepelikan-kepelikan ni, baru kita nampak, oh patutlah. Memang pelik kan, bunuh budak. Yang saya paling pelik bunuh budak lah kan. Selama ambil kan, bunuh budak contoh lah kan. Itu lagi pelik kan, bunuh budak. Yang memang logiknya, kita tengok budak ni tak bersalah, tengah main dengan kawan-kawan, kita panggil, Nabi Khidir panggil, betul Nabi Khidir peletupkan kepala dia, mati. Ada riwayat lain kata Nabi Khidir bawa budak tu sembunyi, kemudian baginda ambil satu batu besar, dihentakkan batu tu kepada budak tu, mati situ. Jadi kat situ kita apa pula kerja dia bunuh budak ni? Kalau pecah sampan tu boleh terima lagi lah, banner tembok kita boleh terima lagi. Ni pecah kepala budak, bunuh budak. Ini memang pelik. Tapi bila Nabi Khidir dah jawab, wa ma fa'altu an amri, maka kat situ kita faham bahawa Nabi Khidir buat ni adalah berdasarkan wahyu. Memang Allah suruh. Allah dah buka hijab, mewahyukan kepada Nabi Khidir bahawa budak ni memang kena bunuh sebab dia akan jadi kafir dan dia akan membawa kekufuran kepada mak ayahnya. Itulah kisahnya kan. Pengajaran kisah. Kepentingan bersikap tawadhu. Lebih-lebih lagi bagi orang berilmu, jangan merasa ujub dengan ilmu yang dimiliki. Kan? Bila Nabi Musa AS kata saya, kan? Dia tanya siapa paling alim? Bagi dia jawab saya. Allah tegur. Sebab Allah nak didik Nabi Musa supaya tawadhu. Kemudian Allah arahkan pula Nabi Musa supaya jumpa dengan Nabi Khidir, nak ajar sikap tawadhu. Mana antara tawadhu tu, walaupun kita dah ada ilmu banyak, tapi antara sikap tawadhu ialah kita masih lagi perlu untuk mencari ilmu. Kalau perlu bermusafir lah, sampai ke Adelaide sekalipun, contoh kami musafir ni kat Adelaide bukan nak berkongsi saja dengan adik-adik, kami pun nak juga cari ilmu. Malah tadi dapatlah tahu petroleum tu macam mana kan, arkitek tu macam mana, dapat tahu ilmu. Wah, ini maklumat baru. Maknanya tak sia-sia lah kami datang Adelaide ni, ya, dengan khutbah 50 minit, tak sia-sia. Tajuk khutbah ini menarik, Beauty of Islam, sangat cantik. Dapat ilmu kan? Itu sepatutnya. Kalau jadi, kalau ni gemar pergi melancong, pastikan pergi melancong tu pelancongan yang bermanfaat, barulah duit tu bermanfaat, berbaloi kan. Siapa yang hadir malam tadi dia faham. Jangan merasa ujub dengan ilmu yang kita miliki. Mentang-mentang kita ni engineer yang berjaya, kita dah act dah kan. Kau tahu aku alumni University of Adelaide kan. Ujub bonda kan. Padahal sikit berapa bonda lah ilmu tu. Ni pelajaran. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, antara sikap tawadhu beliau, dia kata apa? Semakin banyak saya tahu, semakin banyak saya tak tahu. Ingat elok. Semakin banyak saya tahu, semakin banyak saya tak tahu. Tawadhu. Memang betul pun. Ada di semakin banyak kita tahu, rupa-rupanya yang kita tahu tu makin ada lagi yang kita tak tahu. Lagi banyak daripada apa yang kita tahu. Jadi kenapa kita nak wujud dengan ilmu kita? Satu. Nombor dua, perjalanan untuk menuntut ilmu adalah suatu perkara yang digalakkan. Macam yang dibuat ni lah. Adik-adik ni telah mempraktikkanlah kisah Nabi Musa ni kan. Sesuai mana lah kan, ya? Dan menjadi para ulama silam. Imam Al-Bukhari nak kumpulkan walaupun satu hadis, sanggup musafir kan. Ulama-ulama dulu, ulama-ulama Melayu kita tanah Nusantara dulu, ya, Syekh Idris Al-Marbawi pergi Mesir,
Ya, kisahnya Syekh Idris Al-Marbawi ni adik-adik, beliau ketika datang ke Mesir awal 1900-an, dalam keadaan beliau kosong, beliau tak tahu bahasa Arab. Tapi apa yang beliau buat? Beliau tinggal, setiap hari beliau akan keluar, pergi pasar, tanya ni apa nama dia, ni apa, beliau catat, buat catatan, yang mana akhirnya catatan itu beliau kumpulkan jadi kamus. Tadi pernah dengar kamus Al-Marbawi kan? Itulah bahagian pencatatan beliau. Musafir kan. Dulu Syekh Daud Al-Fatani, kalau di Negeri Sembilan, mufti yang pertama Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad Said Al-Linggi, musafir ke Mekah, belajar di Mekah 10 tahun, balik Malaysia. Jadi musafir untuk cari ilmu memang satu sunnah. Satu sunnah. Okay. Jadi maknanya adik-adik ni berbaloi lah datang sini. Jadi cuma ingatlah macam saya sebut tadi lah, pastikanlah pengorbanan kita, musafir kita tu berbaloi. Ya? Menyediakan bekalan dalam perjalanan. Dalam perjalanan kena ada bekal. Buktinya Nabi Musa bawa ikan dengan bekas. Walaupun Allah perintahkan itu sebagai tanda, di dalam masa yang sama itu juga sebagai bekalan. Dan ini tidak bertentangan dengan sikap tawakal. Sebab tawakal ni kerja hati, bukan kerja anggota badan, dia kerja hati. Masa kita buat kerja, hati kita bertawakal. Tu bukan tawakal tu duduk je. Tapi ikhlas ke? Tawakal. Ya, tawakal. Di coding kan ada tawakal. Mana tawakal adalah? Sedangkan tawakal tu hakikatnya kerja hati. Kita buat kerja, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita mula baca Bismillah tu, berarti hati kita ketika itu telah bertawakal kepada Allah. Kita usaha buat, natijahnya serah pada Allah. Itu tawakal. Bukan duduk dengan dia tawakal memang tak habis ya. Payah gitu. Ya. Kemudian adab dalam menuntut ilmu dan keperluan untuk berguru. Ini adab menuntut ilmu. Nabi Musa pergi jumpa Nabi Khidir, murid pergi jumpa guru, bukan guru datang jumpa murid. Itu adab. Ya. Lagi Nabi Musa minta dengan Nabi Khidir, boleh tak ajar saya ilmu, nampak? Beradab. Kan? Kemudian Nabi Khidir tak syarat, jangan tanya apa-apa sampai dia torangkan. Itu adab. Mana seorang guru dia ajar adab pada anak murid dia. Malah yang lebih pentinglah keperluan berguru. Nabi Musa alaihissalam, Nabi betul, dapat wahyu, bercakap dengan Allah secara terus. Tapi baginda bermusafir juga untuk berguru dengan Nabi Khidir alaihissalam. Mana penting berguru ni? Nampak? Padahal boleh dapat terus kan? Untuk ilmu batin ni kan, dapat terus ya? Guru. Satulah kita ni ada keperluan untuk berguru. Ada soalan tanya ni, nanti kita akan jawab lah insyaAllah pasal berguru ni. Ya? Malah saya berani untuk menyatakan bahawa semua ilmu kena berguru. Yang lebih penting lagi ilmu agama lah. Ilmu agama, ya, fardu ainnya, yang kabur sekali adalah fardu kifayah. Semua kena berguru. Sebab melalui guru inilah maka ilmu itu diturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Sebab itu orang yang berguru, maka barulah layak digelar sebagai alim. Kan? Dia bermulazamah dengan guru dia, dia khatam kitab dari kulit ke kulit, contohnya satu maklumat demi maklumat dia kutip daripada guru dia dengan adab, dengan tawaduk. Sebab kalau orang tu ambil ilmu daripada buku, maka dia tak dipanggil alim. Dia dipanggil saqafi, orang yang ada maklumat je. Walaupun buku tu banyak kali dia khatam. Orang yang ambil ilmu daripada Google, daripada internet, maka dia tak dipanggil alim. Dia dipanggil googly. Ini disebabkan kepada Google. Wa interneti, disebabkan kepada internet. Maka dia dapat bukan ilmu di maklumat. Sebab itu ada beza antara ilmu dengan maklumat. Ilmu mesti berguru. Maklumat itu dia dapat mana? Baca surat khabar, dapat maklumat. Baca majalah, dapat maklumat. Baca buku, dapat maklumat. Buku ni penting juga nak baca, tapi yang lebih penting ialah membaca buku yang betul. Bukan semua buku kita perlu baca, tapi yang perlulah kita baca buku yang betul. Apa yang jadi pada anak muda, segelintir anak muda kita sekarang ni ialah mereka semangat membaca semua buku, tetapi rupa-rupanya semua buku yang dibaca tu tak betul. Itu yang timbul fikiran liberal, pluralism, indie kan? Indie, istilah indie, independent. Indie.
Dalam lagu Bang Fes ada, dengar lagu indie sampai pagi, betul kan? So bila Bang Fes tu tahu kan, dengar darah muda kan, darah muda. Ni darah muda kan. Dengar lagu indie sampai pagi. Nampak? Sebab masalah dia lah kerana walaupun memang baca banyak buku, tapi membaca buku yang salah, ataupun membaca buku tu campur salah yang betul. Kalau ambil perkara daripada internet atau Google, itu bukan ilmu, itu maklumat. Jadi itu yang membezakan ilmu dengan maklumat. Kemudian ada beza pula ilmu dengan faham. Walaupun kita dah belajar ilmu, berguru, tapi ada beza ilmu dengan faham. Bukan semua orang yang berilmu itu faham, tetapi orang yang faham itu dia berilmu. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah nak kebaikan untuk seseorang, Allah bagi dia faham agama. Nabi tak sebut yu'allimhu din. Nabi tak sebut Allah akan ajar dia agama. Sebab orang yang faham dia tahu, tapi orang yang tahu tak semestinya dia faham. Di Mesir dulu, masa zaman kami lah, ada seorang lelaki ni, dia hafal Majmu', kitab Majmu' Imam Nawawi. Dia hafal kitab Majmu' Imam Nawawi tu mana? Dia punya jilid tu sedepa. Dia hafal lu. Bila dia hafal, dia tahu lah kan. Dia tahu isi kandungan Majmu'. Tapi kami gelarkan dia Himar Majmu'. Himar tak himar? Keldai Majmu'. Sebab apa? Sebab keldai kan, dia bawa buku kan, katalah perumpamaan Allah berumpama dengan orang Yahudi kan. Dia bawa buku, tapi dia pun tak faham isi kandungan buku tu. Yang dia tahu bawa tu. Macam itulah orang yang hafal Majmu' ni, dia tahu hafal dia tahu isi kandungan Majmu', tapi dia tak faham sebab dia tak boleh praktik dalam suasana yang sebenar. Macam mana nak sesuaikan dengan ni? Ada beza. Sebab itu kembali balik pada perbahasan bila Dr. Syuhada sebut pasal hadis kan, hadis yang fiqh kan. Hadis, memang ulama hadis ramai, tapi mereka boleh mengeluarkan hadis. Tapi macam mana nak memahami hadis? Maka kena kembali pada ahli fiqh. Kan? Perumpamaan ni mudahnya kan, hadis ni macam bahan mentah lah. Emas belum ditempa, tapi yang tempa ni siapa? Orang fiqh. Ada kita dapat jongkong emas, betul tu, terus kita pakai rantai. Ada jongkong emas, kita emas lah, kita pun terus pakai buat rantai. Kena proses tu, oh lah jadi rantai, jadi gelang. Nampak? Itu beza ilmu. Jadi saya ulang balik, berani sebut, dalam semua ilmu kena berguru. Hatta ilmu fardu ain sekalipun. Sebab tu saya menekankan penting datang kelas. Tak cukup dengan recording. Sebab dalam Islam ada satu lagi yang diutamakan, iaitu ada unsur keberkatan. Ada unsur keberkatan. Itu beza kita dengan orang Auzi ni. Orang Auzi ni kalau dia tak suka bersyarah, dia keluar kan, dia caci bersyarah tu kan, tak sedap lah, dia keluar tu. Kita jangan macam tu. Kita Islam, walaupun guru kita tu bukan Islam, kita kena hormat dia. Kalau kita tak setuju dengan dia pun, tak suka ceramah dia punya lecture pun, jangan selalu pergi tendang untuk pergi keluar. Itu tak beradab, itu kurang ajar. Nampak? Sebab dia bagi kita ilmu. Itu cantik Islam macam tu tu. Dia kena tunjuklah akhlak Islam. Ni tak, kita pun sama ikut dengan Auzi. Pun tak sorap lah, betul kita keluar sama dengan Auzi. Ramai-ramai keluar. Walaupun bersyarat tu berilek, teruskan mengajar kan. Sebab dalam Islam ada berkat benda betul. Memang yang betul. Saya ingat kisah dulu, masa kami belajar di Mesir kan, ada pensyarah ni lama-lama ni. Mungkin Dr. Syarah kau tahu. Lama-lama ada pensyarah di Saokok. Di Saokok dalam kuliah. Kalau maknanya taklah seteruk pensyarah sini kan, pakai seluar pendek, singlet, lepas tu bawa pisang, masuk ceramah. Itu tak apalah, itu lagi dahsyat tu. Itu ajaib, memang ajaib lah. Tak tahulah ilmu batin mana dia ambil itu mesti. Tapi ini pensyarah sebenarnya di Saokok. Jadi ada pelajar tegur kan, ya Ustaz, kata tadkhil haram, kata kan. Doktor, kata mokok ni mokok haram. Doktor ni steady, dia kata, "Naam ya bani." Dia pun dia pun sama mengajar. Apa jadi kat budak tu? Budak tu memanjang gagal ni. Tak habis-habis belajar ni, gagal. Passion kan?
Sebab isunya dia memang betul lah kan, rokok haram. Tapi cara dia tegur guru tu macam mana? Kurang ajar. Dia tegur depan orang, kalau nak tunjuk dia, dia lah baik, tak merokok, ustaz merokok. Kita kena adab, kena jaga. Jangan kita pandang kita ni lebih baik daripada orang. Ada satu kisah, ada orang dia pandang orang orang lain ni tak ikut sunnah, dia ikut sunnah. Allah balakan dia dengan apa? Dengan was-was. Manjang api untuk was-was je manjang. Dah basuh muka belum? Basuh muka. Padahal dah baju dah basah dah. Dah lenjan dah, tapi rasa macam tak basuh muka ni, was-was. Itu bala. Sebab boleh jadi kenapa? Mungkin dia pandang rendah. Orang lain yang wudu tak ikut sunnah ni, dia seorang je ikut sunnah. Allah balakan dia. Pengalaman. Dan dia cakap dia pandang rendah orang tak sembahyang subuh berjemaah ni. Kan? Akhirnya Allah balakan dia. Uji dia tak boleh pergi sembahyang subuh berjemaah sebab dia asyik bangun lawat je. Walaupun dia kata malam tadi dah tidur awal, dia tetap juga bangun lambat untuk pergi masjid. Itu kita tengok kan. Kita berhati-hati lah. Ada berkat tu benda penting tu tadi ya. Keluasan ilmu Allah. Ilmu pula ada ilmu zahir, ilmu batin. Tadi dalam khutbah tadi disebutkan beauty ni pun divide, itu dia katakan ada dua bahagian keindahan ni kan. Keindahan zahir, keindahan batin. Oh ingat saya tak faham ke? Dah agak baik. Ya. Faham ke tu saya akan ganggu tu. Jadi begitu juga ilmu, ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Allah berhak untuk bagi ilmu pada siapa yang dia nak. Sama ada dengan perantaraan atau tanpa perantaraan. Dengan perantaraan melalui guru lah. Tanpa perantaraan Allah boleh bagi sama ada dengan wahyu itu Nabi atau dengan ilham itu wali. Itu kuasa Allah. Dia lebih tahu siapa layak. Kan? Itu kita kan? Ya. Kemudian ayah yang soleh akan menjadi sebab pemeliharaan kepada 7 keturunannya. Kisah tadilah. Makana abuhuma solihah. Soleh, dia boleh jadi sebab insya-Allah anak dia pun baik, insya-Allah keturunan dia pun terpelihara. Ya. Kemudian kewujudan hukum zahir dan hukum batin. Hukum zahir ni hukum syariat zahir pada Nabi Musa dan hukum batin pada Nabi Khidir, yang mana kedua-duanya terhimpun pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak kisah ni Imam Suyuti ada karang satu kitab tajuknya Al-Bahir fi hukmin Nabi bil batin wal zahir, dengan datangkan dalil bahawa Nabi kita ni hukum zahir pun Nabi hukumkan juga. Maksud hukum zahir ni lah kalau orang buat salah, maka dengan zahir tu Nabi nak minta bukti itu semua. Itu zahir. Tapi ada juga kes Nabi hukum dengan hukuman batin. Contoh satu kes berlaku pada zaman Nabi, ada seorang lelaki dia mencuri. Dia mencuri, jadi tangkap, bawa jumpa Nabi. Nabi kata apa? Bunuh dia. Sepatutnya hukuman mencuri apa? Potong tangan. Tapi tak. Mana patutnya Nabi kata potong tangan dia lah, dah sabit kan, salah mencuri. Tapi Nabi kata bunuh dia. Sahabat tanya, Rasulullah dia mencuri je. Nabi kata lagi bunuh dia. Jadi sahabat pujuk lagi, takkan sebab bunuh pula, mencuri pun kan, Rasulullah mencuri je. Akhirnya Nabi pun kata potong tangan dia. Lepas potong tangan dia, apa berlaku lagi? Dia mencuri lagi. Dia mencuri lagi. Tangan dah potong, mencuri lagi. Tangkap dia. Kan? Nabi kata bunuh dia. Mencuri, bunuh. Akhirnya Nabi kata, Nabi sebut, okey, potong tangan dia. Potong kaki dia, potong. Bila hukum, kalau kita dah potong tangan sebelah kan, maka kita akan silang potong kaki kiri. Adakah berhenti di situ? Tak. Tangan tak ada, kaki kiri tak ada, mencuri lagi. Tak, serit-serit pula. Sampai peringkat memang tangan dah dua tak ada, kaki dah dua tak ada, tapi mencuri lagi. Ya Allah. Benda tu berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar tengok, baru beliau kata, betul lah Nabi sebut. Kenapa Nabi suruh bunuh dia ni? Sebab dia ni memang dah potong pun tak insaf juga. Memang patut kena bunuh patutnya. Itu hukum apa? Hukum batin. Sebab Nabi menghukumkan berdasarkan Nabi tengok dia, Nabi tahu apa yang akan berlaku. Lepas tu Nabi suruh bunuh dia.
Nabi tak pakai hukum zahir. Nampak tak? Itu keistimewaan tu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah-kisah cerita-cerita lah kan. Kita tengoklah sikit masa perkara yang ada ni. Tengok dalam apa ni? Mushaf sebesar. Jadi kita tengok ayat 60. Ya. Ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu la tu. Ya, kenapa dipanjangkan la tu? Nabi Musa kata, ya, maknanya ketika Musa berkata kepada khatamnya iaitu Yusha tadi, la, saya tidak akan. Jadi la tu dipanjangkan untuk menunjukkan bahawa penegasan bahawa Nabi Musa tidak sama sekali akan berganjak, dia takkan patah balik hatta ablugha majma'al bahraini, sehingga saya jumpa pertemuan dua laut tadi, au amdiya huquba, atau saya akan jalan selama-lamanya sampai saya jumpa. Jadi itu disebut la dengan la dengan hatta. La itu dipanjangkan penegasan bahawa baginda takkan berpatah balik. Hatta itu menunjukkan bahawa sehingga walaupun memakan masa bertahun-tahun sampai bila-bila, tetap akan meneruskan perjalanan sampai jumpa pertemuan dua laut. Itu ya. Kemudian sebut lagi qala ayat yang ke-63. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhra. Awayna kat situ maknanya apa nilah, bersandar, tinggal ataupun menetap dekat dengan batu besar tadi. Dipanjangkan la tu sebab apa? Sebab Nabi Musa alaihissalam tidur dalam tempoh yang agak lama. Yang berjaga Nabi Yusha, dia tengok ikan kan. Jadi serta fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an azkurah. Okey, adik-adik, kat sini satu benda yang menarik. Asalnya dalam riwayat lain pun ada baca, patutnya baca wa ma ansanihi. Contoh bacaan dia. Dalam riwayat lain ada. Ya, qiraat saya tak pastilah. Salah satunya Warash ada. Ya, wa ma ansanihi. Tapi dibaca sini wa ma ansanihu. Hu. Jadi hal tu dipanggil hal dhamir, katakan diri, dia kembali kepada ikan ataupun peristiwa ajaib tadi lah. Ya. Kenapa dimunculkan ke depan? Untuk menunjukkan bahawa memang Nabi Yusha betul-betul terlupa dengan peristiwa yang ajaib. Lupa. Sebab saya sebut tadi kan, kalau benda ajaib berlaku depan kita, patut kita tak lupa kan? Benda pelik berlaku depan kita tak lupa kan? Mesti kita ingat semula bila. Tapi Nabi Yusha terlupa. Maka lupanya baginda terhadap peristiwa ajaib ni memang sesuatu yang ajaib, sesuatu yang pelik. Maka diungkapkan kepelikan itu dalam bentuk ha tadi dibariskan depan. Itu baris tu. Itu benda lain ini bau baris. Okey. Kemudian lagi kita tengok ayat yang ke-69, saya ambil sikit-sikit je lah. Ya. Qala, mana Nabi Musa berkata, satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Satajiduni, jangan, ada dengung, ikhfa, sya'allah, sepanjang, sabiran, idgham, wala a'si laka amra. Dan menunjukkan ketika Nabi Musa cakap ni, baginda bercakap dalam keadaan tenang. Yang mana baginda bercakap dalam keadaan tenang untuk meyakinkan Nabi Khidir bahawa insya-Allah saya akan sabar, saya takkan lama cakap kamu, tenang. Dan Nabi Khidir pun yakin, okey. Itu Nabi Khidir jawab, fa init taba'tani, okey, kalau macam tu ikut saya, tapi fala tas'alni an syai'in hatta uhsalika minhu zikra. Tu. Ya. Okey. Itu je lah kot saya nak kongsi. Ada lagi belakang-belakang tu, tapi sebab dah pukul 5.35, ni kita sambung cerita lain lah nanti. Sambung kat rumah sebab ni. Wallahu a'lam. Ada tak soalan? Sebelum tu saya jawab dulu soalan semalam.
jangan terus saya ni. Tadi Ustaz ada cakap kita bila belajar tentang agama kena berguru. Padahal soalan ni tuju pada Dr. Syuhada semalam kan. Kebetulan saya pun ada cakap juga kan. Bagaimana pandangan Ustaz bila konteks di sini luar negara susah untuk dapatkan Ustaz untuk berguru. Kami berkumpul dalam usrah untuk membaca dan membincangkan bahan bacaan seperti Hal Takdir, Asas-asas Islam, kitab Sirah oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Kerana ada orang berpendapat tiada orang alim atau ustaz dia tak nak bersama dalam program usrah. Sedangkan program seperti usrah dapat membangkitkan iman kita, sama-sama mengingatkan kawan-kawan kita. Yang pertama, selagi kalau boleh cari ya, kita usaha dulu carilah, cari ya, ustaz untuk inilah guru terutama. Kalau kita berkumpul dalam usrah pun kita hanya boleh membincangkan sekadar ilmu yang kita tahu je. Lebih daripada itu